Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah, para pendengar sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Sekali lagi kita dapat berada dalam majlis ilmu secara online, perkongsian bersama dengan saya, program untuk semarakkan kecintaan kepada Al-Quran dengan kita berusaha untuk membangunkan asas bahasa Al-Quran, dan juga kita berusaha untuk tadabbur, ambil pelajaran daripada Al-Quran. Marilah kita sama-sama mulakan majlis ilmu ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dikasihi sekalian, sebagaimana biasa, sebagai permulaan kita adakan mukadimah. Kali ini bagi mukadimah, saya ingin berkongsi dengan sidang pendengar, jemaah sekalian, ayat daripada surah Al-An'am, iaitu surah yang ke-6, ayat yang ke-153, iaitu ayat yang mengingatkan kita bahawa Al-Quran ni, inilah dia jalan lurus yang sering kita minta, yang kita baca dalam suratul Fatihah. Apa yang kita baca dalam suratul Fatihah setiap hari? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukkan olehmu ya Allah, na akan kami. As-sirata, jalan itu, al-mustaqima, yang lurus itu. Kita minta kepada Allah Ta'ala setiap kali kita baca suratul Fatihah, dalam solat atau di luar solat, tunjukkanlah olehmu ya Allah akan kami as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu. Maka dalam ayat surah Al-An'am, ayat yang ke-153 ini, Allah Ta'ala memberitahu kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Apa maksud ayat ini? Kita baca terjemahan umum dia. Dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-jalannya. Mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Itu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Inilah ayat yang mengingatkan kita apa yang kita minta selalu, sebenarnya Allah dah beri. Itu di sini Allah sebutkan wa anna hadza sirati mustaqima. Wa itu dan, anna bahwasanya, hadza ini, sirati jalanku, mustaqiman yang lurus. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan olehmu ya Allah akan kami ini jalan yang lurus itu. Maka Allah kata, ini dia. Inilah jalanku yang lurus. Ini maknanya apa? Apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran ni. Apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah turunkan daripada kitab Al-Quran ini, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang Allah telah turunkan, wahyukan, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ittabi'u, ikutlah oleh kamu, akannya.
Ikutlah jalan yang lurus ini. Kita minta kepada Allah Ta'ala setiap kali kita membaca suratul Fatihah. Bahkan dalam keadaan-keadaan yang lain pun sebenarnya kita selalu minta kepada Allah Ta'ala, ya, supaya Allah tunjuk kita, ya, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma ya Allah ihdina, tunjukkan oleh engkau akan kami ini, ya. Jadi kita minta Allah tunjukkan kita fiman hadait, pada 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 jalan pada orang yang hadait al-muttaqin hudan lin kamu ikut, kalau as-sabil jalan itu satu, as-subula jalan-jalan itu, maknanya jangan ikut jalan-jalan yang banyak, jalan yang jalan kebenaran. As-subula jalan-jalan yang banyak, maknanya jalan-jalan yang lain daripada jalan yang benar, ya, lain daripada jalan Islam. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Fa maka tafarraqa, ia pisahkan, bikum bi dengan kum kamu, an dari sabili jalan hinya. Jadi jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan yang bukan Islam, jalan-jalan yang bukan daripada apa yang Allah perintah dan syariatkan, jalan-jalan yang banyak itu dia akan pisahkan kau daripada jalan kebenaran. Maka jalan yang menyimpang, jalan yang bertentangan dengan kita ikut. Kerana apa? Kalau orang ikut jalan-jalan yang banyak itu, dia akan pisahkan orang tu, akan menjauhkan orang tu daripada jalan kebenaran. Itu jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dzalikum itu semua, yang demikian itu, wasa telah ia wasiatkan, telah ia nasihatkan, telah ia perintahkan, kum kamu, bihi bi dengan hi-nya, la'alla supaya, la'alla agar, kum kamu agar kamu, supaya kamu, tattaquna kamu bertakwa. Jadi Allah Ta'ala mahu kita ni menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Dengan ketakwaan itulah yang Allah akan nilai. Ya, kemuliaan di sisi Allah Ta'ala adalah terkait dengan takwa. Dalam Al-Quran ada ayat lain Allah beritahu apa? Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa kamu. Jadi orang yang bertakwa ni orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Dia nak supaya hubungan dengan Allah sentiasa rapat, selalu taqarrub ila Allah. Dia selalu ingat kepada Allah, selalu mengerjakan ketaatan, dan dia tidak mahu, ya, terpisah, terpesong. Itu yang fasik, menyimpang dari perintah Allah. Tak mahu kita jadi macam iblis, la'natullah. Iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Adalah dia daripada golongan jin, telah menyimpang, ya, daripada perintah Tuhannya. Maka Allah Ta'ala ingatkan, jangan ikut jalan-jalan yang lain daripada jalan kebenaran. Dalam ayat lain Allah beritahu perihal apa? Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya ad-din di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau cari lain daripada Islam, apa Allah kata? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa cari lain daripada Islam sebagai din, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan yuqbala minhu, ia diterima daripadanya. Jadi untuk itu kita nak mengingatkan diri kita, merangsang diri kita bahawa kita kena sungguh-sungguh berpegang kepada jalan kebenaran yang Allah telah turunkan, yang telah Allah wahyukan, yang telah Allah syariatkan. Dan kitab inilah kitab pedoman yang kita nak usahakan supaya kita mengerti dan faham,
supaya kita beriman dan beramal dengannya, insya-Allah. Jadi jemaah sekalian, itulah sedikit mukadimah yang mengingatkan kita, yang merangsang kepada kita, yang menggalakkan kepada kita supaya sungguh-sungguh dengan Al-Quran ni. Dah kita minta kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, maka Allah beri kepada kita, wa anna hadha sirati mustaqima. Ini dia jalanku yang lurus tu, yang kita minta selalu. Maka Allah perintahkan, fattabi'uhu, maka ittabi'u, ikutlah oleh kamu akannya. Allah suruh kita ikut. Pentingnya kita mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran supaya kita mengerti dan faham, dan jangan kita tinggalkan Al-Quran ini. Jangan kita abaikan Al-Quran. InsyaAllah kita usaha dengan sungguh-sungguh dari masa ke semasa. Baik, seterusnya jemaah sekalian, sebagaimana biasa, ini adalah rujukan-rujukan yang kita akan gunakan dalam kita berusaha untuk belajar bahasa Al-Quran dan ambil tadabbur pelajaran daripada Al-Quran. Saya akan usahakan untuk buka rujukan-rujukan ini dari masa ke semasa. Baik, pada malam ini saya mengajak kita untuk meneliti ayat daripada juzuk amma, iaitu surah An-Nas, surah yang ke-114. Baik, sedia maklum, kita mulakan dulu program kita, pembelajaran atau penelitian bacaan-bacaan daripada bacaan solat dahulu. Kita bermula dulu dengan kalimah syahadah, seterusnya kita mengkaji, meneliti bacaan-bacaan dalam solat. Maka dalam solat ada surah-surah pilihan, ayat-ayat pilihan yang kita baca dalam solat. Maka ini yang saya nak mula kita meneliti ayat-ayat daripada surah dalam juzuk amma yang sering kita baca. Dan kita pun telah meneliti banyak juga ayat-ayat lain yang sebelum ni, iaitu yang kita baca awal surah Al-Baqarah, Ayatul Kursi dan akhir surah Al-Baqarah. Kenapa ayat-ayat demikian kita baca dalam solat, di luar solat, dalam majlis-majlis pelbagai kita baca, dan alhamdulillah telah sempat kita meneliti ayat-ayat tersebut. Dan kali ini gilirannya adalah kita meneliti surah pilihan, ayat-ayat pilihan, insya-Allah. Maka mari kita tengok surah An-Nas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah, Astagfirullahaladzim. Baik, kita minta salah seorang daripada pendengar kita ataupun yang hadir dalam kelas ni baca terjemahan dia. Kena Zainal, dengar? Kalau dengar kan? Baca terjemahan dia. Baca terjemahan dia. Tapi saya cuba dan insya-Allah, tapi kecil sangatlah dia punya screen handphone ni. Screen handphone. Cuba boleh. Kalau tak boleh kita suruh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan sekalian manusia. Okey. Raja manusia. Sembahan manusia. Ya. Dari tak nampak Azan. Dari kejahatan. Dari kejahatan bisik, yang bersembunyi. Kejahatan yang tersembunyi. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Okey. Betul? Okay. Yang tak nampak Azan. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dalam manusia dari jin dan manusia. Cik sangat tu. Tak apa, nanti hang pakai komputer lain kali. Okey, tak apa. Saya saja suruh ada yang bercakap supaya saya pun sedar saya bercakap dengan orang ni, bukan cakap dengan skrin. Baik, saya bacakan lagi sekali.
katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Itu terjemahan umum. Itu terjemahan umum. Baik, sebagaimana biasa, mari kita meneliti makna setiap kalimat dalam ayat-ayat ni, insya-Allah. Kita buka rujukan kita yang lagi satu. Ini dia. Ini rujukan yang kita akan guna. Baik, kita perhatikan daripada awal ayat dulu. Okey. Qul, perkataan qul. Apa makna qul? Katakanlah olehmu. Baik, perkataan qul ni dia panggil dalam bentuk fi'il amar. Fi'il makna perbuatan, amar makna suruhan, perintah. Jadi qul, katakanlah olehmu, ataupun boleh sebut katakanlah oleh engkau. Perintah kepada satu pihak, kepada satu orang. Maka selalu kita jumpa dalam terjemahan, katakan olehmu wahai Muhammad. Betul, ya. Perintah ini ketika turun Al-Quran diperintahkan kepada Nabi SAW. Bahkan kita juga disuruh supaya memperkatakan perkara yang sama. Katakan olehmu, perkatakan olehmu. Apa yang Allah suruh perkatakan? A'udzu birabbin nas, ya. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Baik, perkataan a'udzu dia ni dalam bentuk fi'il mudhari', ya. Jadi hamzah bagi atas ni ni aku. Jadi a'udzu, aku berlindung. Ini dipanggil fi'il mudhari'. Mana fi'il perbuatan, bila sebut mudhari' maksudnya yang sentiasa buat, akan buat, sedang buat. Jadi kalau kita nak terjemah, aku sentiasa berlindung, boleh. Kalau ringkasnya, aku berlindung. Bi dengan Rabbi, perkataan Rabb, Rabbi, Tuhan yang mencipta dan memelihara. Jadi perkataan Rabb, kita dah biasa sebut Tuhan ni je ringkasnya. Tadi lebih tepat dan lebih khusus, maksudnya adalah Tuhan yang mencipta dan memelihara. Tuhan yang telah mencipta dan memelihara, yang menjaga. Itu maksud perkataan Rabb. An-nasi, manusia itu, ya. An-nasi, manusia itu. Baik. An-nasi dia baris bawah. Sebenarnya perkataan Rabbin nas adalah dua perkataan yang digabung bawa maksud yang satu. Ini disebut mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Maksudnya apa? Perkataan yang sandar menyandar, ataupun dua perkataan bergabung bawa maksud yang satu. Baik, ini yang saya kata kalau nak faham maksud mudhaf ilaih, ini dalam kitab Qawaid ni. Jadi dulu kita ada bincang sifat mausuf. Yang ini yang dipanggil mudhaf ilaih. Baik. Ini dia, mudhaf ilaih. Apa maksud mudhaf ilaih ini? Rangkaian dua buah isim atau lebih. Satu kata di depannya dalam keadaan nakirah. Maknanya apa? Perkataan yang tanpa alif lam dan dia juga tanpa tanwin, dia isim. Dinamakan mudhaf. Sedang kata yang paling belakang adalah ma'rifah, dinamakan mudhaf ilaih. Macam tadi kita jumpa Rabbin nas. Di sini dia nak buat contoh apa?
Baitul Mudarris. Baitu tu rumah. Al-Mudarrisi guru itu. Ini silap terjemahan ya, bukan buku tapi rumah. Jadi rumah guru. Jadi dua perkataan ya. Kalau perkataan bait rumah, bait itself lah ya. Kalau al-mudarris guru, orang yang mengajar. Tapi yang digabung maka maksudnya rumah guru. Bukan cerita pasal rumah saja, bukan cerita pasal guru, tapi sebenarnya rumah guru. Jadi kita tahu rumah guru, oh cerita pasal rumah, bukan sebarang rumah, tapi rumah guru itu, rumah guru. Jadi begitulah tadi bagi perkataan yang kita jumpa. Saya tunjukkan balik. Ini dia. Rabbin Nas ni. Maka perkataan tu dia adalah mudaf ilaih. Tuhan manusia. Ataupun Tuhan pencipta dan pemelihara manusia. Jadi di sini dia sebutkan Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Itu dia. Secara ringkasnya, apa yang dikatakan mudaf ilaih. Okey, kita sambung lagi. Ya. Perkataan ini telah pun kita faham. Ya. Rabbin Nas, ya, Tuhan pencipta, pentadbir manusia. Seterusnya, Malikin Nas. Begitulah perkataan ini. Dia dalam bentuk mudaf ilaih. Maliki, raja. Maliki, raja. An-Nasi, manusia itu. Raja manusia. Raja manusia. Jadi sebenar-benar raja, itu raja manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah, dia adalah Malikin Nas, raja manusia. Jadi bacaan Maliki, raja. Kalau kita perhatikan perkataan yang same root word, Maliki Yaumiddin, Maliki panjang, yang menguasai, Maliki, yang menguasai, yang memiliki. Kalau Maliki, raja. Jadi pendek je. Malikin Nas, raja manusia. Ilahin Nas, ilahi. Perkataan ilahi, Tuhan yang disembah. Bila kata ilahi, ilaha, Tuhan yang disembah. Jadi bila kita gabungkan ilahin Nas, Tuhan sembahan manusia. Ya. Tuhan yang manusia mengabdi diri kepadanya. Tuhan yang mana manusia memperhambakan diri padanya, pada Allah Ta'ala. Jadi ilahin Nas, kalau ringkasnya, sembahan manusia. Tuhan sembahan manusia. Tuhan yang manusia berikan kepatuhan. Jadi kita dah biasa dengan terjemah ringkas, iaitu Tuhan manusia. Tadi kalau Rabbin Nas pun Tuhan manusia. Tapi yang lebih tepat ilahi, Tuhan sembahan manusia. Ilahi, atau an-nasi, manusia itu. Jadi dalam hal ni biar kita faham lebih mendalam, kerana dalam kita punya kalimah syahadat, sebutan kalimah la ilaha illallah. La, tiada, ilaha, Tuhan yang disembah, illa, melainkan Allahu Allah. Maka kita kena faham, ya. Perkataan ilaha, Tuhan yang disembah, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak kita perhambakan diri kita kepadanya. Jadi ilahin Nas, Tuhan sembahan manusia. Seterusnya, min, dari, min daripada, syarri, syar ni kejahatan, syarri, kejahatan. Boleh juga syar mana keburukan, syar
kecelakaan, syar, ya, perkara yang tak elok, perkara yang mendatangkan keburukan, mendatangkan kemudaratan. Syar, ringkasnya kejahatan. Kejahatan apa tu? Al-waswasi, yang mewaswaskan itu. Kejahatan yang mewaswaskan itu. Jadi kejahatan yang disebabkan oleh syaitan yang membisik-bisikkan. Jadi al-waswasi, kalau bahasa kita, yang membisik-bisikkan itu. Was-was ni kalau Melayu ambil daripada Arab, yang lebih kita sesuai kita terjemahkan, yang membisik-bisikkan. Al-waswasi, yang membisik-bisikkan. Itu bahasa Inggeris kita the whisperer, ya. Kejahatan syaitan yang membisik-bisikkan. Lepas tu al-khannasi, al-khannas itu. Apa maksud al-khannas? Baik, al-khannas ini ada hadis khusus yang menceritakan apa itu al-khannas. Jadi saya nak ajak kita tengok hadis yang terkait dengan al-khannas ni, supaya kita dapat pemahaman yang lebih mendalam. Dalam hadis ni, kitab tafsir Ahmad Sonhaji, ya, ada dibawakan hadis, inna syaitana wada'a khurtumahu ala qalbi ibni Adam fa idza dzakarallah khannasa wa idza nasiyallaha iltaqama qalbahu fawaswasa. Di sini terjemahan umum dia, sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya ke dalam hati anak Adam. Apabila anak Adam itu mengingat Allah, syaitan pun bersembunyi. Dan apabila melupakan Allah, diragutnya hati anak Adam itu, lalu digodanya. Inilah sifat syaitan al-khannas. Jadi inna tu sesungguhnya asyaitana, syaitan itu, wada'a telah meletak, ya, khurtuma belalainya, punya. Ini nak bayangkan, ada alat yang dipanggil belalai. Ada, ya, ciri-ciri macam sesuatu yang boleh menyambar, membelit. Itu belalai. Dia meletakkan belalainya ala atas maknanya standby, ya, ala atas qalbi, qalb, jantung kalbu, hati nurani, ya, ibni anak Adam. Jadi syaitan ni dia sentiasa standby. Dia letakkan dia punya alat, yang kalau diterjemahkan belalainya, ya, atas qalbi anak Adam, jantung kalbu anak Adam. Jadi fa'idha zakarallah, maka idha, apabila zakarallah, telah ingat ia akan Allah. Jadi bila anak Adam tu ingat Allah Ta'ala, khannasa, telah bersembunyi dia. Maka dia pun mengundurlah, take cover, bersembunyi dia. Itu al-khannas tadi, ya. Syaitan yang bersembunyi menunggu-nunggu peluang. Wa idza nasiyallaha, dan idza, apabila nasiya, telah lupa ia, Allah akan Allah, lupa akan Allah, iltaqama, telah menyambar dia, sambar, telah membelit dia, telah ragut dia, qalbahu, qalba, qulubhunya, qalbun dia, itu jantung kalbunya. Jadi jantung kalbu, kalau kita kaji dengan mendalam, maksudnya apa? Pemikiran anak Adam itu. Orang Melayu kita sebut hati. Hati nurani, ya, adalah bermaksud akal fikiran, jantung kalbu. Maka dia menunggu-nunggu peluang.
Ya. Bila anak Adam tu lupa Allah, dia pun sambar, dia pun membelit, dia pun meragut kalbu anak Adam, akal fikiran jantung kalbu anak Adam, maka waswasa telah membisik-bisik oleh ia. Maka dia pun membisik-bisikkan. Membisikkan, mewaswaskan, ataupun bahasa lain menghasut, ataupun dia mula bagi cadangan untuk buat perkara yang mungkar, buat perkara yang salah, buat dosa, supaya dia dapat sesatkan anak Adam tu, dia dapat rosakkan anak Adam itu. Jadi itulah bila sebut perkataan Al-Khannas tadi, pertama sekali nak fahamkan bahawa ianya adalah sifat bagi al-waswasi. Baik, tengok di sini, kita tengok perkataan apa? Kita ulang balik perkataan yang kita rujuk tadi, ya. Al-waswasi al-khannasi. Jadi tengok ada alif lam, al-waswasi, sin tu baris bawah, lepas tu sini al-khannasi ada alif lam juga dan sin juga baris bawah. Maka kalau di dalam wazan ataupun dalam kita kata timbangan atau rupa bentuk perkataan ni dalam keadaan begitu, ini ciri apa dia, sifat mausuf dia panggil, begitulah kitab kawaid tadi yang kita sorry, saya terpadam kitab kawaid, masya-Allah. Kita buka semula kitab kawaid ni. Saya kitab kawaid bahasa Arab, kita buka semula, tadi tertekan dia terpadam. Dalam kitab kawaid tadi, ya, kita ada sebelum ni tajuk dia apa? Sifat mausuf. Sifat mausuf. Jadi cirinya macam itulah, ada alif lam berturut-turut, ya. Kalau alif lam lepas tu huruf tu isim tu berbaris depan, yang satu lagi pun baris depan. Kalau yang satu lagi baris bawah, dia sama-sama baris bawah. Maka bila rangkaian dua buah isim atau lebih, semuanya dalam keadaan nakirah atau semuanya dalam keadaan makrifah. Tadi kita makrifah ada alif lam. Maka kata yang di depan dinamakan mausuf, yang disifati, yang disifatkan, sedang yang belakang adalah sifatnya. Jadi bila macam tu kita faham perkataan yang kita rujuk tadi, ya, al-waswasi yang disifatkan. Apa sifat dia? Al-khannasi. Jadi kejahatan syaitan yang membisik-bisikkan. Syaitan yang membisikkan tu, apa dia punya sifat dia? Al-khannas, iaitu bersembunyi menunggu peluang. Bersembunyi dan menunggu peluang. The one who withdraws. Jadi bila kata dia ni menarik diri bila seseorang tu ingat kepada Allah. Tapi kalau orang yang lupa kepada Allah Ta'ala, dia akan apa? Ragut, dia akan rembat, dia akan sambar, dan seterusnya dia akan apa? Membisik-bisikkan. Bisikkan syaitan ni apa? Ayat Quran ada ayat lain, Allah kata apa? Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Syaitan ni innama ya'murukum bisu. Sungguhnya syaitan ni dia menyuruh kamu dengan perkara yang keji, jahat. Wal fahsya. Fahsya tu keji, su yang jahat, wal fahsya yang keji. Wa an taqulu 'ala Allah, dan juga kamu bercakap terhadap Allah ma la ta'lamun, apa yang kamu tak ada ilmu. Syaitan itulah dia akan buat perkara yang macam tu. Baik, kita sambung lagi. Apa syaitan al-khannas tadi punya kerja? Di sini ayat seterusnya menerangkan. Allazi yang pihak yang satu pihak yang yuwaswisu, ini dia
membisik-bisikkan. Yuwaswisu, dia membisik-bisikkan. Kalau kita, dia mewaswaskan. Jadi dia mewaswaskan tu Arab dimelayukan. Maksud waswas apa? Membisik-bisikkan. Dia membisik-bisikkan, ini fi'il mudhari'. Dia sentiasa membisik-bisikkan fi pada ataupun dalam, fi pada suduri dada. Suduri dada, dada-dada. Kalau sadran, satu dada. Suduri dada-dada an-nasi, manusia itu. Jadi dada-dada manusia. Jadi dalam dada manusia ni ada apa? Kita ada jantung kalbu. Jantung kalbu itulah yang dia akan jadikan tumpuan untuk mewaswaskan, membisik-bisikkan perkara yang salah. Itu sebab kita dah belajar ataupun telah kaji dulu, dalam jantung kalbu kita ni, dalam dada manusia ada jantung kalbu. Jantung kalbu ni Quran sebut fungsi dia bukan fungsi fizikal yang dinyatakan, tapi fungsi spiritual yang dikatakan dalam ayat lain. Kalbu ni adalah yaqiluna biha. Ayatnya ada Allah sebut, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah tiada mereka berjalan di atas muka bumi itu, maka ia ada bagi mereka tu qulub yaqiluna biha, mereka mengerti, mereka berakal dengannya. Maka kita kena faham akal fikiran jantung kalbu yang Allah beri untuk manusia gunakan untuk berfikir supaya mengerti dan faham. Jangan jadi golongan yang Allah sebut dalam Quran ayat lain. Allah kata apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada qulub, jantung kalbu, hati nurani, la yafqahuna biha, tiada mereka faham dengannya. Jadi jantung kalbu ni ada dalam dada. Jadi syaitan akan membisik-bisikkan dalam dada manusia supaya akal fikiran dia tu dirosakkan. Dia mula berfikir dengan cara yang salah. Dia mula ragu-ragu. Dia mula merosakkan pemikiran. Jadi kalau kita kaji ayat ni, ayat yang menceritakan kita perihal bagaimana syaitan akan berusaha untuk merosakkan akal fikiran manusia. Itu sebab dalam Islam, salah satu dari maqasid syariah adalah hifzul aqal, pemeliharaan terhadap akal fikiran, supaya akal fikiran tidak dirosakkan. Kerana dia akan rosakkan sehingga manusia boleh buat syirik kepada Allah, boleh ragu-ragu kepada Allah, boleh salah faham, tidak mengerti agama Allah. Itulah dia buat macam-macam. Baik, kita sambung dulu. Jadi syaitan al-khannas, yang membisik-bisikkan dalam dada manusia ni, dia terdiri daripada minal jinnati wan nas. Min daripada golongan al-jinnati, jin itu, jin, golongan jin itu, wa dan an-nasi, manusia itu. Maka ingat, golongan syaitan yang membisik-bisikkan dalam pemikiran manusia, dalam jiwa manusia itu, yang terdiri daripada golongan jin dan juga golongan manusia. Golongan jin kita tak nampak, tapi dia selalu menghasut, menyuruh buat benda yang fahsyat, keji dan mungkar. Kemudian kita pun tahu, golongan manusia, ada juga golongan manusia yang sebenarnya golongan syaitan. Kerja dia menyuruh orang buat benda yang salah, menyuruh orang dengan maksiat, menyuruh orang dengan kemungkaran. Ini Allah kata, minal jinnati wan nas. Jadi yuwaswisu fi sudurin nas, dia membisik-bisikkan dalam dada-dada manusia, dan dia ni minal jinnati wan nas, dan daripada golongan jin dan manusia itu. Baik, kita lihat semula, ulang balik, biar kita mendalam. Baik, daripada awal surah ni, qul, katakan olehmu.
Jadi Allah suruh perkatakan. Dalam Islam, tapi jadikan itu sebagai pegangan hidup, sebagai pendirian kita. Ini dia. Jadi Allah suruh kita perkatakannya. We declare, we talk about it, we discuss about it, we understand it. Jadi kita perkatakan sesuatu tu dengan bersungguh, bukan cakap di bibir saja, dengan kita mengerti dan faham, dan kita juga jadikan itu pegangan dalam diri kita. A'udzu birabbin nas, aku berlindung, aku sentiasa berlindung dengan Rabbin nas, dengan Tuhan yang telah mencipta dan menjadikan dan mengatur mentadbir manusia. Itu perkataan Rabb tu nak kita faham, Jadi kita berlindung dengan Allah. Allah yang mencipta, menjadikan dan mentadbir urusan manusia ni. Jadi Allah yang buat peraturan, Allah yang menentukan halal haram, betul salah, maka kita berlindung dengan Allah. Malikin nas, Allah juga sebagai Malikin nas, raja manusia. Jadi kita nak memberikan ketaatan, kepatuhan kepada raja manusia. Kita kena ada rasa gerun, takut kepada Allah SWT. Kerana bila kita kata sebut raja itu, dia memiliki kekuasaan yang penuh ke atas kita. Kita ni sebagai apa? Hamba. Kita hamba kepada Tuhan yang Maha Mulia, raja manusia. Ilahin nas. Ilahi mana sembahan. Tuhan yang disembah. Sembahan manusia. Maka Allah suruh kita berlindung dengan dia. Dan Allah Ta'ala huraikan kepada kita siapa dirinya, siapa Allah Ta'ala tu. Dialah Rabbin nas, dialah Malikin nas, dialah Ilahin nas. Ini ada 3 sudut yang sangat penting, biar kita tahu kita ni berlindung dengan Allah. Allah dialah Rabbin nas, Tuhan yang telah mencipta dan menjadikan manusia. Allah Malikin nas, Allah dia jugalah raja manusia, yang mana kita patut tunduk, patut takut, gerun kepada Malikin nas, raja manusia. Dengan raja-raja yang manusia lantik tu, kita sesama manusia, kita jangan takut. Kita kena berinteraksi dengan mereka tu dengan cara yang diizinkan oleh syarak. Sebenarnya mereka ada kekuasaan. Raja-raja yang menguasai wilayah, kawasan, negeri. Maka kita kena peringatkan mereka semua bahawa kamu ni juga adalah hamba Allah, dan kita bertanggungjawab di sisi Allah Ta'ala untuk melaksanakan titah perintah Allah. Yang disuruh buat, kita buat. Yang suruh tinggal, kita tinggal. Jangan lawan Allah Ta'ala. Jangan lawan hukum Allah. Jangan lawan syariat Allah. Maka manusia ada kuasa sedikit saja. Allah boleh cabut kekuasaan itu. Kan kita selalu baca ayat, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah, tu'til mulka, engkau datangkan kerajaan itu man tasha, siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan itu daripada siapa yang engkau kehendaki. Jadi bila maksud itu kekuasaan yang ada pada manusia ni sekejap aja, sementara, sedikit sahaja. Jangan manusia nak menyamakan diri dia dengan Malikin nas, raja manusia, raja sebenar-benar raja. Jadi bagi kita hendaklah faham, jangan kita samakan raja manusia yang manusia dia panggil Raja Gopal, atau raja-raja apa, jangan kita samakan dia dengan Malikin nas, raja sebenar-benar raja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahin nas, itu sembahan manusia. Jadi kita menyembah Allah Ta'ala, jangan menyembah selain dari Allah. Kita mengabdi diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kita disuruh berlindung dengan Allah daripada apa?
daripada syar, daripada kejahatan, min daripada syar, kejahatan. Kejahatan al-waswasil khannas. Itu kejahatan syaitan yang membisik-bisikkan dan juga syaitan yang lagi menunggu-nunggu peluang, bersembunyi menunggu-nunggu peluang. Jadi al-waswasi yang membisik-bisikkan, maknanya dia menunggu peluang untuk membisik-bisikkan kejahatan. Al-khannasi, sifat dia adalah bersembunyi menunggu peluang. Macam mana? Tadi kan hadis yang kita baca, bila orang ingat kepada Allah Ta'ala, dia bersembunyi, dia ghostan, dia mengundur, dia menjauh diri. Tapi bila orang lupa kepada Allah, maka dia akan mewaswaskannya. Maka apa waswas itu? Membisik-bisikkan. Tadi kita dah baca ayat yang Allah kata apa? Syaitan itu innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Sesungguhnya tiada lain melainkan syaitan itu dia menyuruh kamu. Dia membisik-bisikkan, mana dia memberikan cadangan-cadangan, memberikan pandangan-pandangan. Supaya apa? Supaya buat jahat, supaya buat salah, supaya buat maksiat, supaya buat perkara-perkara yang derhaka kepada Allah. Ini kerja syaitan. Jadi ayat yang kelima ni menjelaskan kepada kita, ya, allazi yang yuwaswisu, dia membisik-bisikkan fi sudurin nas, dalam dada-dada manusia. Jadi itu kita kata dalam dada manusia ni apa? Dalam dada manusia ni ada jantung qalbu. Maka dia nak bagi jantung qalbu manusia ni sakit. Bukan sakit fizikal, tapi sakit supaya apa? Fi qulubihim maradun. Dalam qulub mereka itu ada penyakit. Maka dia nak bagi sakit. Nak bagi sakit ni maknanya apa? Nak rosakkan pemikiran manusia supaya dia bercakap perkara yang salah. Supaya dia berfikir dengan pemikiran yang salah. Supaya nanti dia punya pahaman pun salah. Supaya nanti dia buat keputusan pun keputusan yang salah. Maka tindakan amal pun menjadi salah. Sebab penting kita manusia kita faham. Pola fikir kita kena betul supaya pola amal juga betul. Jadi untuk itu kita selalu dengar Ghazwatul Fikr, peperangan pemikiran. Jadi kita di akhir zaman umat Islam, cara berfikir mereka banyak dah dirosakkan. Sebab apa? Syaitan membisik-bisikkan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan, mana dia memberitahu, dia menasihati, bukan nasihat sebenarnya, dia menghasut. Dia mengajak orang supaya apa? Menyimpang dari jalan kebenaran. Tadi masa mukadimah tadi kan, Allah kata wala tattabi'us subul, jangan kau ikut jalan-jalan yang banyak. Jalan-jalan yang banyak tu jalan-jalan yang bukan daripada Islam. Tak kira jalan Yahudi ke jalan Nasrani. Kita tak mahu jalan Yahudi, jalan Nasrani. Dalam suratul Fatihah kita sering baca, ya. Ghairil maghdubi alaihim. Tak mahu kita, ya Allah, jalan-jalan orang yang dimurkai atas mereka. Humul Yahud, kata Nabi SAW. Orang yang dimurkai oleh Allah ni, Yahudi. Waladhdallin, dan tak mahu kita jalan orang-orang yang sesat. Kata Nabi SAW, Humul Nasara. Mereka orang Nasara, Christian. Jadi Jews and Christians. Hari ini the Jews and the Christians, dia orang yang mendominasi sistem kehidupan manusia. Manusia di atas muka bumi hari ini, mereka dipengaruhi. Mereka telah dikuasai oleh golongan al-Yahud wan Nasara, al-maghdubi alaihim, dan juga ad-dhalin. Sedangkan kita tak mahu jalan-jalan begini. Maka kita kena tahu, kita kena faham macam mana mereka punya jalan-jalan tu, ya. Tak kiralah jalan ekonomi ke, jalan pendidikan ke, jalan perundangan ke, jalan sistem keadilan mahkamah ke,
ataupun jalan yang terkait dengan sistem sosial pergaulan, ataupun termasuk dengan siasat politik pemerintahan, pengurusan umat, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan international relationship, ataupun kita sebut bahasa lain, dasar-dasar luar negara, global issue, regional issue. Syaitan mahu supaya apa? Ikut jalan yang bukan Islam. Tak kira lah jalan sosialis ke, komunis ke, kapitalis ke, sekular ke, jalan syaitan, jalan dajjal, jalan Ya'juj wa Ma'juj. Semua jalan tu tak betul. Sehingga Nabi kata, ada hadis, al-kufru millatan wahidah. Kekufuran tu milah yang satu. Jadi syaitan punya kerja ni mewas-waskan, membisik-bisikkan dalam dada manusia supaya akal fikiran manusia, jantung kalau manusia itu dirosakkan. Dan syaitan yang buat kerja membisik-bisik ni, menghasut ni siapa? Minal jinnati wan nas. Min daripada al jinnati, jin itu, wa dan an-nasi, manusia itu. Jadi golongan syaitan ni ada golongan jin dan manusia. Dan inilah yang menjadi musuh kepada Nabi, musuh kepada orang beriman. Ada ayat Al-Quran Allah terangkan, ayat lain Allah sebut, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ya, yang demikian itu kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi itu, aduwan, musuh. Setiap nabi ada musuhnya. Syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan golongan jin dan manusia. Kerja dia yuhi ba'dukum li ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dia membisikkan, dia mewahyukan sebahagian mereka kepada sebahagian hiasan kata-kata yang menipu. Maka inilah yang diterangkan juga dalam ayat ini, yuwaswisu fi sudurin nas. Maka dia akan membisik-bisikkan, dia saling memberitahu, saling menyuruh sebahagian lain dengan sebahagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura, hiasan kata-kata yang menipu. Maka kita kena faham, ya, macam mana kata-kata janji-janji yang manis yang digunakan oleh golongan syaitan supaya nanti boleh memikat, boleh memujuk, boleh menipu, boleh mempengaruhi orang ikut kehendak-kehendak mereka yang tidak menepati ataupun menyimpang dari syariat dan peraturan Allah. Maka dalam hal itu, ini yang kita kena selalu ingat, ya, bila kita baca surah An-Nas, ini peringatan Allah Ta'ala supaya kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan syaitan. Dan kita tahu, bila kita baca Al-Quran, Allah suruh mulakan dengan apa? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dalam Al-Quran ada ayat, kita buka ayat daripada surah surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang Allah Ta'ala mengingatkan kita itu ayat yang mengingatkan kita, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila kau baca Al-Quran tu, fasta'idz billah, maka mohon berlindunglah dengan Allah, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang dirajam. Dan syaitan ni dia musuh kita. Innahu lakum adu mubin, sesungguhnya dia bagi kamu musuh yang nyata. Jadi nak baca Quran, Allah kata mohon perlindungan dengan Allah sendiri. Minta Allah yang berikan perlindungan, penjagaan kepada kita daripada kejahatan syaitan-syaitan. Kemudian Allah beritahu, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya dia, syaitan itu, laisa lahu, tiadalah baginya, sultan, kekuasaan,
ala atas alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka. Jadi Allah janjikan syaitan ni tak ada kekuasaan atas orang-orang yang telah beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka mereka bertawakal. Bertawakal mana mereka berserah diri. Mereka bergantung. Ataupun mereka mempunyai hubungan yang begitu bersungguh dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihara, dialah penjaga kita, maka kita berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah beri perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan. Dalam ayat lain Allah beritahu wa huwa yatawallas salihin, dan dia Allah Ta'ala sentiasa memelihara, menjaga orang-orang yang salih. Mana orang yang baik, orang yang betul. Jadi orang beriman dan bertawakal kepada Allah Ta'ala, syaitan tak ada kekuasaan. Namun innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Innama, sesungguhnya tiada lain melainkan, sultanuhu, kekuasaannya. Jadi kekuasaan syaitan tu, syaitan dia boleh menguasai, boleh kontrol, apatah lagi boleh merasuk masuk dalam diri manusia, dalam jiwa manusia, dalam pemikiran manusia, sehingga dia kontrol dia mind, kontrol dia punya kehidupan. Kata siapa tu? Alal ladzina, atas orang-orang yang yatawallawnahu, mereka berwalikan kepadanya. Itu orang yang menjadikan syaitan tu sebagai sembahan, jadikan syaitan tu sebagai pemimpin, sebagai ketua, jadikan syaitan tu sebagai penjaga, pemelihara urusan dia. Jadi dah berwalikan kepada syaitan, jadikan syaitan tu sebagai ikutan, kononnya dia lah penjaga, pemelihara, dah ikut syaitan, ya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mereka dengannya orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musyrikun, orang yang mempersekutukan, ya, Allah Taala, orang yang buat syirik dalam kehidupan dia. Dia sembah Allah, pada masa yang sama dia sembah juga syaitan. Dia kata dia sembah Allah, pada masa yang sama dia sembah juga manusia. Dia kata dia sembah Allah, tapi dia juga menyembah hawa nafsu dan macam-macam lagi. Kita dilarang. Kita disuruh supaya fa'budillah mukhlishan lahuddin, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tulus ikhlas dalam agama ni. Jangan kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi syaitan ni dia boleh menguasai orang-orang yang mereka menjadikan golongan syaitan sebagai ketua pemimpin, dan juga orang-orang yang buat syirik kepada Allah. Jadi kita jangan jadi golongan yang macam tu. Baik jemaah sekalian, kembali kepada apa yang kita bincangkan dalam surah An-Nas, maka besar iktibar dan pelajaran daripada surah ni. Walaupun surah ni ringkas, sering kita baca, tapi kalau kita tak gali, kaji makna pengertian dia dengan mendalam, maka mungkin nanti kita akan dapat pemahaman yang cetek. Tapi kalau kita mula meneliti, mengkaji, menggali, baca kitab-kitab tafsir, merenungkan maksudnya, dan kita kait dengan kehidupan ini, maka kita minta Allah Ta'ala bagi kita faham, mengerti dengan lebih mendalam, insyaAllah. Baik, saya kira waktu dah hampir 10.30 dah. Jadi pada malam ini itulah perkongsian daripada saya. Semoga dapat kita manfaat kebaikan. Baik, sebelum kita tutup majlis, mari kita baca doa. Lepas tu kita bagi peluang lah untuk interaksi sekiranya ada apa-apa yang ingin ditanya, disumbangkan ataupun respon daripada tuan-tuan jika ada. Kita baca doa dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.